Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat sekali lagi bersama dalam ruangan, dan tajuk perbincangan kita hari ini ialah persoalan hamba Islam dan versus Barat. Sebelum kita pergi jauh, apakah maksud daripada persoalan hamba ini? Marilah kita mulakan dengan ayat surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amrullahi wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil qurba wal yajid wal jari dzil qurba wal jari dzulmi wal jari junubi wal sabil jabi wal banis sabil wa malakat aymanukum innallaha yuhibbu man kana ghafura. Surah An-Nisa. Semoga Allah, dan janganlah kamu serikitkan dengan sesiapa pun. Kepada kedua ibu bapa adalah kebaikan, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada miskin, kepada jiran, dan kepada jiran yang bukan keluarga, wasahibil jambi, dan rakan, kawan yang baik, wabin sabil, serta mereka yang musafir, wa malakat aymanukum, dan hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka pada mereka yang angkuh dan sombong. Yang kita maksudkan di sini adalah wa ma malakat aymanukum, yang Allah suruh kita lakukan kebaikan, termasuklah kepada hamba yang kita miliki. Dalam konteks ini kita lihat kenapakah tajuk ini kita sebut pada malam ini, ialah kerana terdapat banyak kritikan kepada umat Islam. Dalam setiap perbincangan, umpamanya dalam perbincangan agama, umpamanya yang dilakukan oleh Dr. Zakir Naik, sentiasa soalan yang dikemukakan ialah kenapakah Islam masih membenarkan hamba, dan kenapakah dalam Islam lelaki boleh menggunakan hambanya sebagai isteri tanpa pernikahan. Dan soalan ini ditanya bertalu-talu daripada sejak zaman yang silam sampai kini. Inilah barangkali kita cuba lihat, dan cuba kita lihat dalam konteks umat Islam, apakah yang dimaksudkan dengan perhambaan dan bagaimanakah munculnya perhambaan tersebut. Kita lihat dalam konteks umat Islam. Apabila Islam dilahirkan, dizahirkan di bumi Arab, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ketika itu penghambaan telah berlaku dalam masyarakat Arab. Dan Islam datang untuk memberikan cara syarah yang teratur terhadap hamba yang digunakan dalam masyarakat jahiliah. Dan apabila ditanya kepada tokoh Arab, umpamanya Syekh Fauzan, kenapakah Islam tidak mengharamkan hamba sebagaimana Barat? Maka dijawab oleh tokoh ini bahawa hamba dalam Islam sabit dengan hadis dan Al-Quran. Islam datang untuk memperkecilkan sumber hamba. Banyak ayat Quran yang minta supaya membebaskan hamba dan diperkecilkan hamba, tetapi hamba tidak pernah dihapuskan Islam, sebab sumber hamba boleh berlaku bila masa apabila ada peperangan jihad di antara umat Islam dengan bukan Islam. Inilah yang dijawab oleh ulama Arab Saudi umpamanya. Dan kita boleh lihat dalam ayat Quran, banyak ayat Quran yang kafarah kepada dosa yang dilakukan oleh umat Islam ialah membebaskan hamba. Antaranya pakar betul itu masyarakat masakin namin ausi matarimun ahlikum au kasrum au atahruqabah. Dan kafarah untuk mereka lakukan kesalahan, bersumpah dan sebagainya, ialah memberi makanan 10 orang miskin dan ataupun pakaian ataupun membebaskan hamba. Ayat lain umpamanya walladzina zalamu min nisaihim sama'udun lima qalu fatahru qabtam min qabla tamassa, dan bagaimana zihar isteri mereka. Lelaki yang zihar isteri mereka, maka apabila mereka kembali semula suami isteri, maka hendaklah mereka membebaskan hamba dan sebelum mereka bersama kembali. Dan banyak ayat Quran lain yang apabila kita melihat bahawa hamba ini diperkecilkan akhirnya ketika zaman selepas Abbasiyah, kerajaan Abbasiyah, kita lihat hamba walaupun masih wujud tetapi terkawal dan semakin kecil. Dan hamba ini boleh muncul dalam peperangan. Oleh sebab itu, Islam menjadikan pembebasan hamba sebagai satu cara untuk mengurangkan hamba, dan penghambaan dalam Islam dilakukan dengan penuh akhlak dan syariat Islam. Dalam hadis yang diarkan oleh Rasulullah bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, isma'u wati'u walau istama'ala alaikum abdun habsyi kana rasul zabibah. Dalam hadis ini Rasulullah berkatakan, dengar dan taat
sekiranya dilantik pada kamu, atas kamu, hamba Habsyi yang gelap dan rambutnya kelenting seperti buah anggur, sekiranya dia melaksanakan Al-Quran dan kitab Allah, maka dia harus ditaat. Cuba lihat dalam hadis ini. Hamba boleh naik pangkat sebagai pemimpin kepada orang yang merdeka. Dan inilah kelebihan Islam, hamba diberikan hak, dan hak yang diberikan oleh Islam ini sangat-sangat adil. Dan bagaimanakah kita lihat hamba dalam Islam bukan dilakukan sebagai hamba yang dilakukan di barat. Dalam konteks Islam, kita lihat sejarah antara sahabat besar Rasulullah ialah yang bernama Salim Maula Abi Huzaifah. Siapakah Salim Maula Abi Huzaifah? Dialah seorang hamba. Dan dia adalah hamba yang dijual daripada pasir. Lalu apabila dibawa ke Mekah, dibeli oleh isteri Abu Huzaifah dan dibebaskan. Lalu akhirnya dia telah menjadi seorang ulama yang besar sehingga Rasulullah menyebut, bacalah khuz al-Quran min arba'ah. Ambillah Quran, baca Al-Quran daripada 4 orang. Min Ibnu Mas'ud, daripada Ibnu Mas'ud, wa Ubay bin Ka'ab, daripada Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, dan Salim Maula Abi Huzaifah. Dan kita lihat di sini bahawa hamba dalam Islam boleh meningkat sebagai sahabat besar, dan diberakui Rasulullah bahawa ilmu Al-Quran, baca Al-Quran ini diambil daripada 4 orang, termasuklah Salim Maula. Maula masuk dalam bahasa Arab ialah hamba Abi Huzaifah. Dan dalam sini juga kita lihat hamba dalam Islam boleh meningkat sampai kepada sebagaimana yang berlaku pada Khalifah ataupun Sultan Zahir Baibris ini. Di pasar terbuka hamba di Baghdad ketika zaman kerajaan Abbasiyah. Kemudian dia akhirnya telah menjadi seorang sultan yang memimpin kerajaan Mamluk. Mamluknya maksudnya hamba yang berpusat di Mesir dan Syria dalam sejarah. Dan dia terkenal sebab dia disangka bahawa tentera Baghdad ialah tentera Mongolia Tatar ialah tentera yang tidak boleh terkalahkan. Tetapi dikalahkan oleh bekas hamba ini. Dan dia adalah Sultan Zahir Baibris ini terkenal dalam sejarah Islam yang berasal dari hamba, tetapi hamba dalam Islam bukan sebagai hamba yang dimasukkan di barat, tetapi hamba yang diberikan hak yang tertentu dalam konteks Islam, sehinggalah di antara mereka menjadi ulama yang besar, sahabat besar, dan juga pemimpin khalifah umat Islam untuk seluruh masyarakat umat Islam, sama ada yang merdeka dan bukan merdeka. Dan kita lihat juga dalam Islam ada satu istilah yang disebut sebagai Ummul Walad. Ummul Walad ini ialah hamba yang ditiduri oleh tuannya, dan dia apabila melahirkan anak, maka dia disebut sebagai Ummul Walad. Sama ada ini anak yang dilahirkan hidup atau mati, dia disebut sebagai Ummul Walad, dan apabila tuannya telah meninggal dunia, maka dia bebas. Dan Islam membebaskan hamba yang telah digunakan oleh tuannya. Dan apabila melahirkan anak, dia disebut sebagai Ummul Walad, dan dia bebas apabila tuannya telah mati. Dan tuannya juga tidak boleh menjual seketika dia berada di bawah jagaannya. Dan pekerjaan yang dilakukan oleh Ummul Walad ini tidaklah seberat yang diberikan kepada hamba yang biasa, termasuklah cara menutup aurat juga, maka hukumnya seperti hukum menutup aurat bagi mereka yang merdeka. Inilah Islam yang memberikan hak hatta pada hamba, dan bagaimanakah Islam bertoleransi dengan akhlak yang mulia, menganggap hamba sebahagian daripada ahli keluarga. Sekarang kita lihat apa yang berlaku di barat. Di barat kita lihat penghambaan dilakukan secara bebas. Dan kita lihat dalam sejarah barat, apabila mereka Granada telah kalah, mereka telah sampai ke Amerika, dan mereka membawa balik kali pertama, Columbus sampai ke mereka, dan dia membawa balik berkali-kali. Dan dalam pergian dia kali kedua, ketiga, dia membawa balik hamba yang ditangkap daripada Amerika. Dan hamba ini diperlakukan sebagai haiwan. Tidak diperlakukan sebagaimana Islam lakukan. Dan maksud hamba dalam konteks barat tidak sama dengan hamba yang kita masukkan dalam konteks kita Islam yang mulia. Dalam konteks ini kita lihat umat Islam, Red Indian, mereka kebanyakanlah umat Islam.
Al-Hunud, Al-Hum, Al-Hum, Al-Humur ini ialah kanut muslimin. Mereka adalah orang muslimin yang ditangkap oleh pengembara Eropah yang datang dan menjadikan hamba tembusan. Dan apabila mereka dijadikan hamba tembusan, mereka diikat dan dilakukan seperti haiwan. Dan tuan-tuan lihat bagaimanakah gambar yang mereka lukis ini menggambarkan hamba dalam konteks Eropah. Hamba yang tidak diberikan hak sebagai manusia. Hamba yang dikategorikan sebagai seolah-olah haiwan. Dan kita lihat apabila Spanyol mendatangi Amerika, diikuti oleh Belanda, Portugis, Perancis, dan lain-lain. Mereka masing-masing menjadikan penghambaan orang yang lemah ini dibawa ke negara mereka dan dijadikan hamba abdi yang bekerja, statusnya tidak diberikan rehat dan bekerja sepenuh masa. Tuan-tuan yang saya hormati, apabila Kerajaan Inggris, apabila British mula datang ke Amerika, sejarahnya cukup menyayat hati. Dan inilah sejarah yang dirakamkan oleh Amerika. Sebab akhirnya Inggris datang untuk memperhambakan orang mereka. Yang ketika itu Amerika sudah didiami oleh sebahagian daripada orang Eropah, termasuklah orang Red Indian yang asal. Dan apabila Inggris datang ke situ, mereka memperhambakan siapa saja yang ditangkap oleh British, dan tempat yang dikuasai oleh British di Amerika ialah kawasan di Virginia ataupun di kawasan yang berkaitan dengan pantai timur Amerika dikuasai oleh Inggris, dan mereka menjadikan rakyat Amerika diperhambakan. Dan ini berlaku dalam kurun yang ke-17. Bagaimanakah mereka ingin bercakap tentang penghambaan, sedangkan British ialah negara yang paling besar dalam penghambaan manusia. Penghambaan yang dilakukan oleh mereka bukan penghambaan yang bersifat manusia, tetapi menjadikan sebagai hamba abdi. Dan kita lihat pelayaran di antara Amerika dengan Afrika dan Eropah dipanggil jalan penghambaan. Satu sejarah malang Eropah yang mereka telah belayar daripada Eropah ke Amerika, ke Afrika, dan membawa balik hamba yang banyak, dan perniagaan hamba dijadikan sebagai perniagaan yang paling menguntungkan ketika itu. Lebih menguntungkan daripada perniagaan emas dan perak. Dan hamba ini dijual di pasar terbuka secara bebas. Dan inilah berlaku selama 300 tahun. Bagaimanakah Eropah ingin bercakap tentang penghambaan, sedangkan mereka lah yang menjadikan penghambaan itu sebagai bisnes untuk menjual ataupun untuk perhambakan atau perdagangan manusia yang sangat-sangat tidak berberi kemanusiaan. Kita lihat bagaimanakah British. British digambarkan, lukisan-lukisan lukis menggambarkan mereka memasukkan hamba ini sebagai haiwan, diikat kaki mereka dan diletakkan di tempat yang paling bawah dalam kapal untuk dibawa balik kepada permaisuri mereka. Dan air yang sedikit tidak diberikan minum pada mereka ini, tetapi diberikan untuk menyiram pokok yang dibawa sebagai persembahan kepada istana. Dan itulah nasib hamba yang dilakukan oleh Eropah. Kita lihat juga di Amerika, mereka menjadikan orang kulit hitam yang dirampas ataupun yang diculik daripada pantai Afrika, dan mereka menjadikan pekerja di ladang kapas, di ladang tembakau mereka. Dan inilah permulaan kita lihat bagaimanakah penduduk Eropah menjadikan orang kulit hitam sebagai hamba abdi, dan apabila kesilapan yang sedikit dilakukan oleh hamba ini, mereka akan didera sebagaimana tuan-tuan lihat dalam sebahagian gambar ini. Gambar ini menunjukkan bahawa apabila sebahagian daripada hamba ini melakukan kesilapan yang sedikit, berehat tanpa bekerja sedikit, berehat ketika bekerja, mereka akan dipukul sebagaimana pukulan lebih dahsyat daripada haiwan. Dan kita lihat inilah gambaran ketika Amerika sudah moden. Dalam kurun yang ke-20, hamba yang dilakukan di Amerika, tuan-tuan lihat di sini, bagaimanakah belakangnya di Palu, dan status hamba ini berterusan di Amerika sampai kurun ke-20, walaupun penghambaan telah dihapuskan di Amerika sejak kurun yang ke-19. Inilah tuan-tuan, kita lihat apakah yang dimaksudkan penghambaan manusia yang berlaku di Eropah. Dan bagaimana gambar ini yang dirakamkan dengan kamera moden, mereka bukan saja diikat tetapi dirantai. Dirantai dan secara berkumpulan, pasti mereka tidak dapat melarikan diri. Haiwan pun mereka tidak lakukan seperti ini. Haiwan mereka ikat satu persatu. Tetapi hamba dalam konteks mereka lakukan seperti
lebih dahsyat daripada mereka lakukan kepada hewan, dan perkara ini mereka ingin sembunyikan dalam sejarah mereka. Dan kita lihat, apabila Amerika membebaskan diri daripada British, dalam pengisaran kemerdekaan yang dilakukan oleh Thomas Jefferson, dia mengatakan satu pengisaran kemerdekaan dan dia menyatakan bagaimana buruknya bangsa British yang mereka sebut sebagai bangsa Britain, dan dikatakan bahawa bangsa ini bangsa yang tidak ada tandingan dalam kejahatan di Eropah. Bukan kita sebut, tetapi Amerika yang sebut. Amerika, orang Eropah, mengutuk British dengan kutukan yang tidak ada tandingannya. Dan itulah sebenarnya sifat British apabila datang untuk menjajah mereka. Ketika itu kita lihat orang Eropah sudah berada di mereka yang ditawan oleh British, dan apabila mereka mencapai kemerdekaan. Dan presiden mereka, selain pada George Washington, Thomas Jefferson telah mengisytiharkan bahawa kita mengisytiharkan kemerdekaan ini dan kita condemn bangsa yang bernama bangsa Inggeris. Sebab bangsa ini dengan rajanya sendiri, disebut nama rajanya, sepatutnya raja yang tidak ada peri kemanusiaan di atas muka bumi ini. Ini apabila Amerika menyebut tentang British. Sedangkan nama British tidak pernah buruk di kawasan Asia Tenggara, sebab mereka tulis sejarah, tapi Amerika orang bangsa Eropah menulis sejarah tentang British, dan tuan-tuan dibaca apa yang tulis oleh Thomas Jefferson terhadap British, dan akhirnya British kalah di Amerika, dihalau keluar daripada bumi Amerika, dan Amerika mengisytiharkan kemerdekaan daripada British, dan tentera British dihalau dengan penuh kehinaan. Tuan-tuan, barangkali British tidak pernah dihalau di kawasan timur. British datang ke Australia, mereka membunuh orang tempatan. Mereka datang ke Melaya, mereka menghancurkan tamadun kita. Dan mereka membunuh ulama kita. Dan sejarah mereka tidak pernah buruk sebab mereka menulis sejarah untuk kita. Tetapi di Amerika menulis sejarah untuk mereka. Dan sejarah Amerika tentang British sangat buruk. Kita tidak sanggup membaca bagaimanakah yang sebenarnya dilakukan oleh British di atas bumi Amerika, sebagaimana yang Declaration of Independence yang dibaca oleh Thomas Jefferson ini semata-mata mengutuk British. Dan lihat sejarah Amerika. Abraham Lincoln, tokoh yang sangat disanjung oleh seluruh rakyat Amerika. Kenapa? Sebab dia mengisytiharkan penghambaan sesama manusia dihapuskan pada tahun 1863. Ini gambar Abraham Lincoln. Dan dia mengatakan, shall be then, henceforward and forever free. Setiap rakyat Amerika dibebaskan daripada penghambaan. Tidak ada penghambaan lain. Dan tuan-tuan cuba lihat wajah Abraham Lincoln. Dia berasal daripada Spanyol, keluarganya keluarga Islam. Dia telah keluarganya dibunuh di Amerika, di Granada. Dia telah sampai ke Amerika, keluarganya, dan mereka bersembunyi. Siapakah sebenarnya Abraham Lincoln? Dan saya tertarik dengan sebuah buku yang ditulis oleh seorang profesor. Profesor menyatakan, profesor ini menulis tentang sejarah 100 mi'ah min uzama umat Islam wayaru majri at-tarikh. Dalam sejarah ini, saya lihat buku ini, dan walaupun kita tidak pasti apa yang tulis oleh pengarang ini sebagai benar semata-mata, tetapi dia menyatakan bahawa sebagai berikut. Kenapakah Abraham Lincoln ditembak? Apakah kerana dia membebaskan hamba, maka dia ditembak secara nekat? Ketika dia menuntun sebuah persembahan, dia ditembak daripada belakang secara nekat. Yang menarik, kata profesor tadi, tulis buku 100 pemimpin Islam tadi, dia memasukkan Abraham Lincoln sebagai pemimpin Islam, dan ini memeranjakkan dunia. Bukan memeranjakkan sahaja Amerika, memeranjakkan dunia, dan dia memberikan hujah-hujahnya. Dalam sejarah Amerika, Abraham Lincoln dikatakan seorang etis, yang dia bukan Kristian. Dia sentiasa mengatakan, saya bukan Kristian, jangan associate saya dengan Kristian, kata Abraham Lincoln. Dan mereka menganggap Abraham Lincoln adalah etis. Tetapi ketika dia dilantik Presiden Amerika, dan dia telah sekali lagi dilantik Amerika pada penggal kedua, tema percakapan ialah ketuhanan. Dia bercakap tentang Tuhan. Bagaimanakah kita terlalu dahsyat, kita terlalu hina di sisi Tuhan? Kita menghambakan sesama manusia, sedangkan Allah lahirkan manusia itu, menciptakan manusia itu sebagai bebas. Kita telah memperhambakan hamba, kata Abraham Lincoln dalam ucapan presidennya kedua, ketika penggal keduanya. Dan ini memeranjakkan rakyat mereka.
Dia tidak pernah mengikuti gereja, dia tidak pernah pergi gereja. Dia bukan Kristian, tetapi dia bercakap tentang ketahanan. Dan kadang-kadang terjemah Al-Quran yang dia petik dalam ucapannya. Lihatlah wajahnya, dia seorang satu-satunya presiden mereka yang berjanggut. Lebih lagi misalnya di trim. Tidak ada bangsa Eropah yang trim misai dan menyimpan janggut kecuali orang Islam. Dan kerana apakah dia ditembak? Dan mengikut profesor tadi, dia ditembak karena dia Muslim. Inilah analisis profesor tadi yang barangkali benar, barangkali tidak. Tetapi kita lihat apakah hujahnya. Ini profesornya, namanya Profesor Jihad At-Tibrani. Dia mengatakan dalam bahasanya, dalam bahasa Arab, dia kata, "Ra'aitu biha ma yukaduma tawassutu ilahi sabiqan min ma'lumat wa indama tamaktu fi sirati hadhil rais al-Amerika zatu yakini banhu sirah hadhil rais Ameriki la tasawwi illa an takuna sirah rijal muslim." Saya yakin Abraham Lincoln seorang muslim. Ini profesor ini dia memberikan hujah-hujahnya. Dan bukunya telah sebar dunia, barangkali tuan-tuan telah baca. Dia mengatakan wajah seorang Abraham Lincoln bukan wajah orang Eropah. Wajahnya wajah Arab. Dan pasti keluarganya keluarga Islam. Dan kenapakah dia menghapuskan hamba? Kebanyakan hamba di Amerika ketika itu orang Islam. Di Amerika kebanyakan hamba ketika itu seorang Islam. Dan rakyat Indian, sebagaimana yang kita bincang dalam kuliah lepas, ialah Muslim kebanyakannya. Dan kerana itulah, kata profesor ini, dibebaskan hamba ialah sebab hubungan presiden dengan umat Islam. Inilah yang menguatkan teori yang mengatakan dialah seorang Muslim dan diletakkan. Tuan-tuan lihat, di atas keningnya ada tahi lalat. Tahi lalat ini apabila dia telah ditembak, dikemukakan dan dikebumikan, digali kembali selepas 30 tahun. Tahi lalat dia masih kekal sebagaimana asalnya. Dan tembakannya masih, kepalanya masih baik, kecuali bekas tembakannya, dan wajahnya dapat dilihat dengan jelas. Bahkan tidak apa yang rusak dalam konteks yang disebut oleh profesor ini. Dan mengikut profesor ini, dalam bukunya, Mi'ah min Uzama Umat Islam, Ghayru Majri At-Tarikh. Dan total dibaca, dia mengatakan, presiden ini satu-satunya presiden Amerika yang bersifat janggut yang panjang dibiarkan dan misainya ditrim. Kalaulah Yahudi, dia akan simpan misai dan janggut. Itu adalah hint yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan bahawa dia berkali-kali mengatakan dia bukan Kristian, tetapi dia menyebut Tuhan. Siapakah ada titik kalau dia bukan Kristian, tetapi dia menyebut Tuhan? Itu yang pertama. Yang keduanya, dia membebaskan hamba. Kebanyakan hamba hari itu ialah yang diculik daripada Afrika. Kebanyakan Muslim. Termasuklah rakyat Indian di Amerika juga Muslim. Yang dibebaskan adalah Muslim dan sebahagian daripada orang kulit putih. Ketika itu, tuan-tuan, British memperhambakan orang kulit putih. Yang dibebaskan oleh Abraham Lincoln ialah sebahagiannya orang kulit putih. Dan selepas itu, dia sebagaimana yang disebut dalam ucapan-ucapan akhirnya, sekiranya kita kembali melihat ucapan Abraham Lincoln, kata profesor ini, dia menyebut petikan ayat Quran. Walaupun dia tidak mengatakan itu surah sekian-sekian, tetapi kita faham itulah terjemahan ayat Quran. Dan inilah di antara sebab yang dia dibunuh, kata pengarang tersebut. Sama ada dia betul atau tidak, kita tidak ada banyak komen di sini, tetapi saya serahkan tuan untuk lakukan kajian lanjut. Dan gambar yang dilukis semasa Abraham Lincoln, apabila dia membebaskan hamba, dan dia disembah oleh orang kulit putih dan kulit hitam, dia selalu menunjukkan tangannya ke atas, dia letakkan telunjuknya ke atas, seolah dia mengatakan, bukan saya Tuhan, jangan sembah saya. Dan yang menunjukkan jari ke atas ini hanyalah Muslim. Tidak ada penduduk agama lain yang menunjukkan jari telunjuk ke atas untuk menyatakan konsep agama dalam sembah ketahanan kecuali Islam. Ini adalah di antara hint-hint yang dilakukan oleh profesor tadi, sehingga bagi dia yakin. Bagi kita belum yakin. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan. Mayat jenazah ataupun mayat Abraham Lincoln digali berkali-kali, dipindah berkali-kali, dan dalam pemindahan yang terakhir,
dibuka. Kerandanya didapati bahawa wajahnya masih kekal, kesan tembakannya masih kekal, alisnya masih dapat dilihat dengan jelas sebagaimana asalnya, termasuk tai lalat di keningnya masih dapat dilihat, dan mengikut catatan bangsa mereka sendiri. Dalam catatan mereka mengatakan bahawa wajah Abraham Lincoln masih kekal inteks walaupun dapat dilihat dengan jelas tembakan yang mengenai tempurung kepalanya yang keluar daripada depan, dan wajahnya masih kekal dapat dilihat dengan sempurna. Termasuk tisu-tisunya masih dilihat dengan jelas. Inilah yang disebut oleh penulis tadi. Adapun saya tawakuf dalam konteks ini, tuan-tuan boleh lanjutkan kajian yang sepatutnya. Kita lihat dalam konteks ini. Mula menghapuskan penghambaan dalam konteks yang sama seperti Amerika. Mereka menghapuskan pada tahun 1848, lebih awal sedikit daripada mereka. Tetapi apa yang berlaku ialah hanyalah ilusi semata-mata. Selepas mereka telah mengisytiharkan, mereka telah membebaskan hamba, dan mereka menjadikan hari pembebasan hamba, dan mereka menjadikan kenangan sejarah penghambaan di Perancis, dan mengisytiharkan pada setiap 2 Disember sebagai hari abolition of slavery. Dan tuan-tuan, apa yang mereka catat tidak sebagaimana yang mereka lakukan. Maka saya selepas mereka mengisytiharkan pembebasan hamba, ketika mereka memasuki Afrika, mereka memperhambakan rakyat ulama Islam di Afrika. Bahkan mereka membunuh 2/3 daripada sebuah bandar yang mereka masuki, dan mereka telah memotong kepala selain pada mereka menawan, dan lebih dahsyat pada hamba yang mereka lakukan selepas mereka mengisytiharkan bahawa Perancis telah membebaskan dan tidak akan berhambakan manusia lagi. Kita lihat gambar-gambar ini. Mereka telah mengurung umat Islam di Afrika dan dijadikan sebagai hamba tawanan. Dan ulama-ulama kita dilakukan secara yang sangat-sangat dahsyat. Mereka ditenggelamkan dalam laut, hidup-hidup, dan kaki mereka disimin supaya mereka tidak dapat kembali lagi. Dan ini tuan-tuan masih ada kita dapat saksikan. Dilakukan oleh jeneral mereka ini, jeneral bijak, sangat dahsyat tuan-tuan. Perhatikan wajahnya. Kaki umat Islam ditanam dalam simen, dicampak dalam laut, dan tuan-tuan dapat lihat simen ini yang masih dapat dilakukan, ditemui dalam kajian ekologi di lautan, di laut Mediterranean, dan mereka melakukan kezaliman yang lebih dahsyat daripada haiwan tanpa ada sebarang peri kemanusiaan. Dan itulah maksud penghambaan yang mereka condemn Islam, dan lihat apa yang mereka lakukan. Dan kita lihat bagaimanakah pembunuhan yang dilakukan oleh Perancis, menggantungkan ulama kita secara terbuka, dan ia sebahagian daripada maksud penghambaan dalam konteks barat. Dan bangsa bersatu mengakui bahawa Perancis telah melakukan kezaliman, telah mencabuli hak manusia yang asas, iaitu nyawa manusia, dan berkali-kali dibawa ke bangsa bersatu. Tetapi Perancis membatalkan sebab mereka adalah kuasa veto. British adalah kuasa veto. Amerika adalah kuasa veto. Tidak boleh diambil tindakan daripada mereka dalam mahkamah bangsa bersatu sebab mereka mengatasi undang-undang. Dan inilah nasib yang mereka sebut tentang pejuang keadilan yang kita saksikan bagaimana hipokritnya mereka terhadap kemanusiaan. Tuan-tuan lihat, ini ialah bagaimanakah seluruh bumi Afrika, kebanyakannya lah, sebahagian separuhnya lah Muslim, telah dilakukan penjajahan yang tanpa ada sebarang kemanusiaan. Bahkan kemajuan Perancis diambil daripada segala kekayaan yang diambil daripada Afrika. Dan kita lihat bahkan Eiffel Tower yang berada di Paris itu dibuat daripada besi yang diambil daripada Algeria. Dan kebanyakan pembangunan yang dilakukan di Paris berdasarkan kepada kekayaan yang dipetik, yang diambil, dipunggah daripada Afrika. Sebagaimana British mengakui bahawa kemajuan British di England, termasuk London, digunakan daripada getah Melaya, ataupun daripada besi Melaya, daripada emas yang diambil daripada laut, daripada besi yang diambil daripada Terengganu, timah yang diambil daripada Taiping, dan kayu yang diambil daripada seluruh negara. Inilah yang memberikan highway yang besar di London
ke Southampton itu dibuat pada wang Melaya, sebagaimana yang dicatatkan bahawa sebagaimana yang dilakukan oleh Perancis terhadap Afrika, maka kemajuan pembangunan yang berada di Perancis dilakukan di atas harta Islam daripada Afrika. Dan apabila kita lihat Perancis condemn Islam, termasuk Erdogan, dia mengatakan Islam zalim, ganas. Dan apa dijawab oleh Erdogan? Kamu tidak ada hak untuk bercakap tentang kemanusiaan sebab kamu tak lihat sejarah kamu yang lepas. Kamu lihat bagaimanakah dahsyatnya Perancis ke atas umat Islam di Afrika. Kamu bandingkan apabila Afrika masuk ke Eropah, membangun Eropah satu tamadun yang belum pernah terbina di Eropah. Tetapi apabila Eropah masuk Afrika, kamu menghancurkan sebuah tamadun. Sebuah tamadun yang besar kamu hancurkan, berbeza sama sekali dengan apa yang kami lakukan. Afrika masuk ke Eropah dan membina tamadun, kamu Eropah masuk ke Afrika menghancurkan tamadun, dan kamu tak ada hak untuk bercakap tentang kemanusiaan. Dan kamu ini sakit mental. Kamu tidak ingat bahawa datuk kamu ialah Islam, kata Erdogan. Kamu lupa datuk kamu Islam. Dan kamu ini murtad. Kamu seorang yang murtad. Tetapi sekarang kamu telah menghancurkan Islam kembali. Lihat kembali sejarah nenek moyang kamu daripada Algeria yang datang ke Perancis, yang menumpang di Perancis, tetapi kamu, Allah telah lantik jadi presiden. Cuba kamu ingat kembali sejarah kamu. Bagaimanakah Perancis menzalimi bangsa kamu sendiri, iaitu Algeria, dan sekarang kamu meneruskan kezaliman yang sama ke atas Algeria dan Turki juga. Jangan lupa British. Bagaimana British dikondem di Amerika. Bagaimana Thomas Jefferson, Presiden Amerika yang kedua, condemn British sebagai satu bangsa yang tidak ada sebarang kemanusiaan. Itu orang Eropah sebut tak ada Eropah. Dan apa yang dilakukan di Australia, tuan-tuan, tidak ditulis oleh orang Australia. Sejarah Australia ditulis oleh British. British mengatakan kami datang ke Australia untuk memberikan tamadun. Our task is to civilize the world. Subhanallah. Mereka lakukan kepada orang Maori seperti ini, kepada orang Aborigin ataupun orang asli di Australia seperti ini. Dia lakukan kepada orang Maori di New Zealand, orang Islanders di New Zealand. Dan kejahatan dilakukan oleh British, kata mereka, kata Presiden Thomas Jefferson, tidak ada tandingannya dilakukan oleh sebarang bangsa. Dan itulah tuan-tuan, barangkali kita boleh sambung atau boleh kita bandingkan dengan kejahatan dilakukan oleh Spanyol ke atas Islam. Sebagai itulah yang dilakukan oleh British ke atas umat yang lemah. Dan mereka membunuh orang Australia, kepalanya dipamerkan, dan seramai 100,000 orang yang telah dilakukan demikian oleh British, dan British dianggap sebagai hero. Kata orang Australia, Sydney itulah ladang kami yang kamu rampas. Dan Bandar First itulah tempat ladang kami yang telah kamu datang menjajah kami, membunuh nenek moyang kami, dan kamu merampas tanah kami. Itulah yang disebut oleh orang Australia kepada British. Tetapi sejarah Australia ditulis dengan lunak, cantik, sebab yang bersejarah ialah British. Orang asli Australia tidak menulis. Maka sejarah yang indah, sebagaimana sejarah British yang indah di Melaya, sebab Melaya yang menulis sejarah kita. Mereka menghantar Princeton, mereka menghantar Wilkinson, mereka hantar Winston, dan sejarah inilah yang dirujuk oleh intelektual kita. Maka sejarah British sangat indah, berbanding dengan sejarah British di Amerika sangat-sangat buruk. Tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat bagaimanakah wajah British, penghambaan yang dilakukan oleh British apabila dia masuk ke India. Dan kita lihat pada tahun kurun yang ke-19, kita dapati bahawa di India telah berlaku kemarau yang besar. Maka British menafikan gandum yang harus diberikan kepada rakyat India, dibawa balik ke England seluruhnya, seolah-olah dia ingin menyebabkan rakyat India mati, dan menyebabkan rakyat India mati jutaan yang berlaku dalam sejarah. Tetapi barangkali orang India yang moden, mereka tidak mempelajari sejarah bangsa mereka sendiri. Dan oleh sebab itu kita lihat bagaimanakah orang India dibunuh oleh British dengan menafikan makanan apabila India dilanda oleh kemarau yang panjang. Ini kita panggil kemarau Madras yang berlaku menyebabkan bagaimanakah pembunuhan dilakukan oleh British secara tidak langsung melalui menafikan
gandum yang ditanam di India dibawa balik ke England. Sebagaimana mereka lakukan kemudiannya. Dan sejarah British di India jauh lebih buruk daripada apa yang dilakukan di Tanah Melayu. Mereka membunuh secara rambang dalam sejarah jaliwala bag yang dilakukan oleh British. Ini ialah tentera mereka. Ketua tentera mereka yang mengarahkan tentera British menembak secara rambang terhadap penduduk India sebagaimana mereka lakukan di Amerika satu masa dulu. Tetapi orang India juga tidak melihat sejarah mereka sendiri. Mereka juga merujuk kepada sejarah British. Oleh sebab itu mereka sangat sayang kepada British sampai hari ini. Dan di buat kajian antara orang yang sangat sayang kepada British di Malaysia adalah orang. Itu kajian dilakukan oleh mereka sebab mereka tidak berikan sejarah yang tulis oleh bangsa mereka sendiri, tetapi mereka diberikan sejarah supaya mereka membaca sejarah tulis British. Dan tuan-tuan, mari kita lihat di Afrika sekali lagi. Belgium tidak ada tanah jajahan. Dan Al-Kufar ala millati wahidah. Apabila Belgium mengatakan, wahai British, wahai Belanda, wahai Prancis, kami tidak ada tanah jajahan, berilah kami satu. Okey, kami bagi kamu Kongo. Kamu jajah Kongo. Bagaimanakah Eropah boleh berpakat untuk berikan kepada Belgium yang tidak ada kekuatan? Kamu boleh ambil Kongo. Dan Kongo diserahkan oleh Kesatuan Eropah kepada Belgium untuk menjajah Belgium. Apa yang dilakukan oleh Belgium ke atas penduduk Eropah, ke atas penduduk Islam ataupun penduduk Afrika sangat dahsyat. Antara gambarnya, mereka menculik anak-anak Afrika ini, dimasukkan dalam sarang dan dianggap sebagai haiwan ternakan. Inilah gambaran Belgium, tuan-tuan. Menganggap bahawa orang pigmi yang kecil di Afrika sebagai binatang. Mereka tidak menganggap sebagai manusia. Diculik dan dibawa ke Belgium dan dituntun dalam zoo. Tuan-tuan lihat gambar di sebelah kanan, wanita kecil, kanak-kanak perempuan dipertontonkan, diletakkan dalam zoo. Dan orang melihat secara beramai-ramai dan mereka bertepuk tangan menggambarkan satu proses evolusi telah berkembang dan mereka boleh bercakap. Monyet tidak boleh bercakap, dan sekarang inilah di antara contoh pentaraan di antara manusia dengan monyet. Mereka menjadikan bangsa pigmi sebagai bangsa yang dipertontonkan di Eropah. Tuan-tuan, begitu dahsyat. Penghambaan, bukan penghambaan lagi, tapi manusia diletakkan tahap haiwan. Bagaimanakah boleh mengkritik tentang penghambaan dalam Islam? Dan kita lihat Afrika, tuan-tuan. Tidak ada satu pun negara yang bebas penjajahan. Semuanya dibagi kepada British, Perancis, Spanyol, Portugis, Belgium, Jerman, Itali, dan lain-lain. Betapa dahsyat sebahagian daripada negara Afrika adalah negara Islam. Dan apa yang dilakukan oleh mereka juga lebih dahsyat daripada apa yang kita dapat bayangkan. Kita lihat Belanda juga. Belanda ini satu bangsa yang mengambil kesempatan. Dia menumpang kekuatan British. British dengan Belanda, mereka satu pasukan. Sebab British menganut Protestan dan Belanda Protestan, dan mereka tidak bersetuju dengan Spanyol dan Portugis. Portugis dan Spanyol, mereka lah penganut kepada Katolik. Oleh sebab itu kita lihat di mana ada British, di situlah ada Spanyol, ada Belanda. Dan kita lihat di Sumatera dijajah oleh Belanda, dan kita lihat Sumatera dijajah oleh British, Bangka Hulu di British, dan Melaka dijajah oleh Belanda satu masa dulu. Dan mereka tukar sama suka. Jadi Bangka Hulu diberikan pada Belanda dan Melaka diberikan pada British. Dan Belanda dengan British mereka boleh tukar sama suka untuk menjajah dunia yang mereka kata mereka negara yang mereka temui. Oleh sebab itu tuan-tuan, kita lihat bagaimana dahsyatnya juga. Belanda juga tidak berkecuali bagaimanakah memperhambakan manusia. Lebih lagi kita saksikan di Pulau Jawa, mereka telah memperhambakan orang Jawa sebagai tahap haiwan. Dan itulah yang kita catatkan dalam sejarah yang lalu. Dan oleh sebab itu kita lihat bagaimana dahsyatnya penghambaan dilakukan Eropah ke atas bangsa manusia. Dan mereka sekarang sedang mengkritik Islam. Sedangkan bagaimana kedudukan hamba yang diberikan oleh Islam ke atas kedudukan hamba yang selayaknya. Saya ingin berkongsi tuan tentang satu kisah. Kisah Charles Darwin yang ingin menunjukkan bahawa manusia daripada monyet. Dan motonya yang kuat makannya lemah. Bangsa British adalah bangsa yang kuat, harus makan bangsa yang lemah, termasuk bangsa Afrika.
Dan dia mengatakan bahawa manusia berasal daripada monyet. Subhanallah. Dan dia ingin menunjukkan bahawa ada makhluk perantaraan sebagaimana yang kita sebut di Belgium tadi. Dia menangkap seorang bernama Otabonga daripada Kongo. Lalu dibawa ke Amerika. Di Amerika diletakkan dalam zoo. Subhanallah. Amerika dan British memperlakukan orang pigmi yang saiznya rendah sebagai haiwan. Mereka menangkap, dimasukkan dalam zoo. Dan orang kulit putih datang melihat dan ketawa melihat sebab orang pigmi ini bercakap. Mereka mengatakan monyet telah bercakap. Ini sangat bijak. Darwin yang mempostulatkan bahawa monyet bertukar manusia, dan sekarang kita lihat ini ialah contoh monyet yang boleh bercakap. Dan mereka sebut orang Afrika yang kecil ini, orang pigmi ini, ialah sebagai monyet yang boleh bercakap. Subhanallah. Inilah sikap mereka. Dan mereka pertentukan daripada Washington, mereka bawa ke New York, mereka bawa ke London, dan mereka bawa Otabonga ini berkawan dengan monyet, letakkan dalam zoo, dan dikunjungi oleh seluruh orang kulit putih, dan mereka mengejek-ngejek dan ketawa kepada Otabonga yang berada dalam zoo bersama dengan monyet. Tuan-tuan, sangat sedih. Otabonga mengatakan, saya bukan haiwan. Saya bukan haiwan, saya manusia yang sempurna. Saya ada anak, saya ada ayah, saya ada ibu. Dan dia bercakap dalam bahasa Kongo. Dan orang kulit putih bertepuk tangan. Ya, cuba lihat bahawa monyet sudah bercakap. Subhanallah. Ini ialah cara British Amerika yang kemudiannya asalnya telah diperhambakan oleh British Amerika, tapi Amerika memperhambakan manusia lain ketika dalam kurun yang ke-20. Dan kita lihat, tuan-tuan, akhir sekali Otabonga membunuh diri dalam penjara. Sejarah malam yang dilakukan oleh Amerika untuk membuktikan bahawa sejarah ataupun teori palsu yang dibuatkan oleh Darwin benar dengan menangkap orang pigmi. Orang pigmi, tuan-tuan, dia tidak tinggi, dia saiznya kecil dan hidup dalam kawasan yang terbiar. Dan mereka tidak ada tamadun dan dianggap sebagai hewan. Dan itulah sikap Eropah terhadap bangsa Afrika. Dan mereka menjustifikan bahawa bangsa yang lemah ini harus dijajah oleh bangsa yang kuat. Dan hari ini kita lihat manusia yang Persatuan Manusia, Human Watch mengunjungi kubur Otabonga di Amerika. Mereka mengenang bagaimanakah dahsyatnya orang kulit putih memperhambakan orang kulit hitam, sehingga mengatakan orang kulit hitam ini sebagai haiwan. Hanya semata-mata untuk membenarkan teori yang mereka kemukakan, dan dasarkan teori evolusi ini ialah menjustifikan untuk penjajahan negara yang lemah. Tuan-tuan, akhirnya kita dalam moden. Apabila British telah kalah dalam peperangan dunia pertama, kedua, British dengan Amerika tidak pernah sangka mereka boleh kalah. Mereka kalah kepada Jepun. Jepun bangsa Asia. Dan mereka bimbang sekiranya mereka dikalahkan sekali lagi. Walaupun mereka menang ke atas Jepun dengan cara yang tidak ada etika sama sekali, mereka membunuh wanita dan kanak-kanak di Hiroshima dan Nagasaki. Sedangkan tidak ada tentera di situ. Itulah bagaimana dilakukan oleh Amerika. Mereka bimbang mereka akan dikalahkan sekali lagi. Dan mereka membentuk United Kingdom atau United Nation, bangsa-bangsa bersatu untuk menjaga kepentingan mereka. Dalam United Nation, mereka telah mengatakan bahawa berbagai-bagai piagam yang mereka ciptakan, mereka mengatakan Charter of Justice, Charter of Human Rights, Charter, berbagai charter, maafkan saya. Kemanusiaan, ekonomi, pelajaran, persamaan manusia, all men are equal, bohong. Mereka mengatakan charter yang berbagai-bagai sejak ditubuhkan pada tahun 1945 apabila Amerika dan British telah kalah, dan mereka menjadikan bangsa bersatu sebagai pertahanan untuk menjaga diri mereka, dan mereka menjadikan bangsa bersatu sebagai landasan ataupun sebagai mereka tempat mereka berpower. Dan apabila mereka telah mengatakan segala hak kepada bangsa-bangsa di dunia, bangsa sama dia adalah bangsa yang berdaulat, tidak boleh dicerobohi, dan ketika mereka mengisytiharkan bangsa manusia adalah sama, tidak boleh dicerobohi lagi, tidak ada penghambaan, mereka serang beratus kali.
Berpuluh-puluh peristiwa yang mereka serang. Sejak daripada China, Syria, Korea, Iran, Guatemala, Tibet, Indonesia, Lebanon, sampailah Kamboja, Chile, Argentina, Angola, Turki, mereka sampai ke Iraq, Kuwait, semua Iran dan sebagainya. Mereka bertahan dengan Charter of Justice. Dengan Charter of Justice lah mereka menyerang seluruh negara di dunia. Inilah yang dilakukan mereka. Dan mereka menyebut tentang penghambaan. Islam ialah zalim sebab menghambakan manusia, sedangkan dia telah menjadikan manusia sebagai hewan. Dan kita lihat bagaimanakah Amerika ketika mereka meluluskan Charter of Justice, Charter of Human Rights, persamaan, mereka menceroboh Afghanistan. Dan tujuan mereka ialah untuk menghancurkan Rusia, tetapi mereka mempunyai agenda yang berbeza. Akhirnya mereka kembali ke Amerika dan mereka menuduh bahawa yang melakukan 11 September ialah umat Islam, Osama bin Laden, dan dengan aset tersebut, dengan tuduhan tersebut, mereka datang menghancurkan Afghanistan sekali lagi. Dan mereka kalah di Afghanistan. Mereka ingat mereka kuat dan mereka kalah dengan Mujahidin yang mereka bekalkan tentera sebelum ini untuk melawan Rusia. Tetapi mereka datang sekali lagi, mereka kalah. Mereka tidak sebut. Mereka sebut bahawa tugas kami di Afghanistan telah selesai, tentera kami akan dibawa balik ke Amerika. Rupa-rupanya mereka kalah dengan Mujahidin yang mereka latih sebelum ini. Dan selama 32,000 tentera yang dihantar yang berada di Amerika, di Afghanistan, telah kalah sampai hari ini. Mereka tidak pernah isytiharkan mereka kalah di Afghanistan. Dan apabila ditanya oleh pemerintah, kenapakah kamu tentera Amerika yang paling canggih dunia, kamu perang dengan Mujahidin yang kamu latih sebelum ini, yang kasut tidak ada, senjata yang kamu bagi lama, senjata lama yang kamu berikan pada mereka, kamu boleh kalah. Kamu yang mengajar mereka berperang, tapi kamu kalah kepada mereka. Apa jawab mereka? Dan dengar apa yang dijawab oleh Stanley McChrystal ini. Dia kata, kami kalah di Amerika, di Afghanistan sebab orang Afghanistan tak tengok TV. Kalau orang tak tengok TV, dia tak tahu kami kuat. Dan kami kalah sebab mereka tidak pernah dipengaruhi oleh media kami. Seluruh dunia dipengaruhi oleh media kami. Mereka merasakan Amerika kuat. Tak ada satu negara yang merasakan Amerika lemah. Rupa-rupanya kami lemah. Semangat kami lemah. Dalam peperangan kami tak pernah menang. Kata general mereka, Stanley McChrystal. Tuan-tuan lihat, mereka pergi ke Vietnam, mereka kalah di Vietnam. Orang Vietnam tidak ada sebarang teknologi yang hebat. Dia kalah dengan Vietnam. Dia masuk Somalia, dia kalah di Somalia. Dia masuk Cuba, dia kalah di Cuba. Dia masuk Afghanistan, dia kalah di Afghanistan. Di mana mereka menang, tuan-tuan? Rupa-rupanya mereka berpaut kepada dahan yang rapuh. Dengan Afghanistan pun mereka kalah. Mereka datang lagi. Dan mereka keluar lagi bulan lepas. Mereka datang dan mereka kalah lagi. Mereka keluar lagi bulan lepas. Senyap-senyap pada 6 Julai 2021, mereka meninggalkan Afghanistan dengan sempurna. Tidak ada campur tangan lagi sebab mereka kalah di mana-mana, sebab mereka dibunuh secara gorila satu demi satu. Mereka tidak tahan dan mereka kembali ke Amerika selepas berada 20 tahun di sana, di background, dan mereka meninggalkan senjata-senjata canggih mereka dan tuan lihat Mujahidin yang tidak kasut pun, yang hanya ada baju dan selendang dan tidak ada sebarang senjata kuat. Mereka kalah kepada Mujahidin yang berjuang di atas kebenaran. Tuan-tuan, kita lihat bagaimanakah mereka menceroboh Iraq. Ketika mereka mengatakan setiap dunia adalah berdaulat, mereka menceroboh Iraq. Mereka mengatakan Iraq menceroboh Kuwait. Sedangkan Kuwait itu ialah Basrah, negara Iraq satu asalnya. Kuwait itu ialah Basrah, pelabuhan Basrah Iraq ketika zaman Khajar Abbasiyah. Dan Kuwait sebahagian dari Iraq. Dan Amerika dengan segala tipu helahnya menggunakan bangsa bersatu untuk menghancurkan Iraq, dan Iraq dipertahankan oleh Saddam Hussein. Amerika dengan segala tentera mereka, dengan segala bangsa bersatu datang untuk menyerang Iraq. Iraq pertahankan negaranya. Siapa yang bersalah, tuan-tuan? Amerika yang menceroboh, Saddam yang pertahankan negaranya. Maka mahkamah meletakkan keputusan Saddam yang bersalah. Tuan-tuan, kalau Amerika serang negara kita, kita pertahankan, kita yang bersalah. Ini nasib Islam. Dan
Saddam dihukum hukuman gantung. Hari dia digantung, pemerintah datang mengambil gambar, dia sedang dibawa ke tali gantung. Pagi itu pagi yang sejuk. Dia cakap pada mereka yang ingin menggantungnya, boleh saya pinjam baju tuan? Kenapa kamu ingin baju saya? Sebab pagi ini sejuk, saya bimbang, saya menggetar sebab sejuk. Nanti orang kata saya takut mati, saya tak takut mati. Dan dia kata dalam bahasa Arab, sau patong dumuni Amerika, lakinnaka satudmu ala yadi syu'bika. Dia kata pada Arab, wahai Arab sekalian, kamu tengok saya sedang digantung oleh Amerika sekarang. Kamu bersama mereka. Percayalah, kamu akan digantung oleh rakyat kamu sendiri. Saya digantung oleh Amerika, kamu melihat dengan ketawa dan kamu bersama mereka untuk menggantung saya. Sekarang saya doakan kamu akan digantung oleh rakyat kamu sendiri. Siapa kata Saddam? Apabila dia mengatakan hanya kebenaran akan terselah dalam sejarah yang benar. Tuan-tuan, kita tidak mengatakan Saddam adalah contoh umat Islam. Tetapi lihat apakah yang terjadi pada Iraq apabila tidak ada Saddam lagi. Bagaimanakah perandanya? Apakah Iraq sekarang lebih baik ketika Saddam atas sekarang? Dan itulah cara mereka melakukan. Dan apabila umat Islam ditawan dalam penjara, tuan-tuan lihat bagaimanakah mereka lakukan, bukan lagi sebagai hamba, bukan sebagai hewan, lebih dahsyat pada hewan mereka lakukan. Dan mereka beri makan pada anjing, sebagaimana tuan lihat dalam gambar ini. Di manakah yang mereka katakan catat justice? Di manakah hak manusia? Bagaimanakah Islam melayan tentang para tawanan? Bagaimanakah Islam memberikan hak kepada hamba dan sebagainya? Dan inilah tidak dipelajari oleh mereka, dan mereka menuduh kita. Dan sekarang tujuan saya memberikan kuliah ini ialah sebagai jawapan kita kepada mereka. Umat Islam 1,8 bilion. Bahkan dalam statistik yang terakhir 2,03 bilion. Kita ramai di dunia, tetapi kita lemah. Dan kita lihat bagaimanakah mereka bersama sekutunya menghancurkan Iraq, Syria, Palestin, Libya, Lebanon dan negara Islam lain. Satu persatu. Dan bagaimanakah negara Islam di dunia? 58 negara Islam dunia. Apakah kita ada kekuatan? Seluruh sumber alam berada di negara kita. Negara umat Islam. Tetapi apakah kita boleh bersatu di atas keimanan? Ataupun kita bersatu di atas perkara selain pada keimanan? Tuan-tuan, manusia tidak boleh disatukan selain pada keimanan. Yang dapat menyatukan hati manusia adalah Tuhan. Allah yang menyatukan kita di atas keimanan, pasti keimanan. Selain pada pasti keimanan, kita dapat disatukan. Kita lihat bagaimana negara Islam tidak ada kekuatan secara total. Kita berpecah, jangan ke negara Islam, negara Arab yang sama Arab, mereka tidak bersatu. Dan kalau mereka bersatu, nasib Palestin tidak sebagaimana yang kita saksikan hari ini. Dan bagaimanakah negara Islam telah berpecah dalam banyak hal, mereka bersama dengan musuh Islam. Dan inilah yang terjadi kepada negara kita. Dan wala tada'an kal yahudu wan nasara hatta tad'una tahun. Dan orang Yahudi dan Nasara tidak mungkin rela kepada kamu sehinggalah kamu mengikuti agama mereka. Tuan-tuan, mari kita reflect. Penghambaan telah dihapuskan di Eropah. Dan lebih 150 tahun lepas penghambaan telah dihapuskan. Tetapi apakah kita merasakan penghambaan sudah berakhir? Sedangkan apa yang ada ini, penghambaan lebih dahsyat daripada apa yang digambarkan dalam sejarah lalu. Dan hari ini kita menghadapi berbagai-bagai penghambaan di dalam post-labor, slavery, punishment, human right, freedom, dan sebagainya. Tuan-tuan lihat, ratusan cawangan penghambaan yang dilakukan oleh negara moden atas negara lemah. Dan kita lihat yang bagaimanakah manusia diperhambakan dalam forced labor, buruh yang dipaksa, human trafficking, bagaimanakah penjualan hamba, perdagangan manusia, bonded labor, labor yang dipaksa dan sebagainya. Kemudian kanak-kanak yang diperhambakan, dikerja di kilang-kilang dan sebagainya. Dan descent-based slavery yang dilakukan atas dasar keturunan. Bagaimana kaum kulit hitam diperhambakan sampai hari ini, walaupun mereka mengatakan semua manusia sama, tetapi mereka memperhambakan orang kulit hitam tidak sama dengan kulit putih. Bahkan sistem apartheid dilaksanakan di Afrika Selatan sampai tahun 88. Dan inilah sayang kita lihat hari ini lebih
statistik mengatakan lebih 27 juta manusia diperhambakan, khususnya kanak-kanak dan dewasa yang dilakukan sebagai hamba, walaupun dia tidak status hamba tetapi diperlakukan seperti hamba dalam berbagai-bagai bidang. Sebagai contoh, dalam kita lihat dalam perdagangan manusia, manusia diperdagangkan lebih dahsyat daripada hamba yang bebas bekerja dengan tuannya, tetapi apa yang dilakukan dengan human ataupun dengan perdagangan manusia ini dilakukan sesembunyi. Dan ini dikatakan memberikan kewangan yang besar kepada yang terlibat. Bahkan dikatakan 32 bilion Amerika yang terlibat dengan human ataupun dengan perdagangan manusia. Dan kita lihat juga di Vietnam adalah berbagai-bagai cawangan ataupun manusia yang menjanjikan wanita-wanita Vietnam dengan pekerjaan yang baik, diberikan tempat tinggal yang baik, rupa-rupanya untuk dijadikan sebagai pelacur. Ini penghambaan zaman moden. Pelacur Vietnam yang di dalam laporan ini mengatakan terdapat di seluruh dunia, daripada Asia sampai ke Eropah. Saya tidak tahu, tetapi itulah yang digambarkan, sebagaimana yang tertera di billboard ini mengatakan bahawa rakyat, gadis-gadis Vietnam, gadis-gadis negara miskin ini diperhambakan dalam bentuk pelacuran, dipaksa, dan wangnya diambil oleh pihak yang lain. Dan kita lihat bagaimanakah penghambaan, pelacuran yang dilakukan kepada kanak-kanak yang terbiak. Ini berlaku di negara Eropah yang mengatakan bahawa penghambaan ialah perkara mereka telah hapuskan. Tetapi apa yang berlaku di Amerika, di Virginia, perdagangan manusia, kanak-kanak ini. Dan lebih dahsyat lagi kita lihat yang disebut sebagai pembantu rumah yang dibawa ke negara-negara Eropah dijual oleh sindiket manusia ini, made for sale, dan ini dilakukan secara terbuka. Dalam kita lihat ada berbagai-bagai airline yang ditawarkan untuk menjual orang gaji secara bebas. Rupa-rupanya bukan orang gaji tuan, tetapi sebagai status hamba yang diambil ke satu tangan dan dijual daripada seluruh di Eropah, sebagaimana yang saya ambil pada data ini ialah yang berlaku di Eropah. Dan kita lihat juga kita juga tidak terkecuali apa yang disebut sebagai, mereka sebut sebagai perangkat dadah. Kalau dadah, orang tertentu yang miskin, tertindas, digunakan secara paksa untuk membawa dadah. Dan akibatnya bukan mereka yang terlibat dengan dadah yang dihukum, tetapi orang yang menjadi keldai dadah. Ini ialah di antara penghambaan baru yang cukup banyak, dan itu yang kita sebutlah sebahagian padanya. Dan hari ini kita lihat, tuan-tuan, statistik yang dikeluarkan yang paling banyak penghambaan di dunia dalam berbagai bentuk ialah negara yang bertanah merah, yaitu di Asia Pasifik. Kita diidentifikasi sebagai tempat yang paling tinggi di dunia dalam penghambaan, dalam bentuk segala segi. Penghambaan moden yang jumlahnya 30 juta dalam kawasan Asia Pasifik. Dan kita diidentifikasi oleh bangsa-bangsa tertentu ataupun oleh WHO sebagai penghambaan yang paling tinggi dalam dunia. Dan inilah sebahagian daripada penghambaan moden yang kita lihat bagaimanakah mereka kondem berislam. Mereka tidak pelajari apa yang mereka lakukan ke atas negara yang lemah. Dan money is debt. Kalau kita pinjam, kita jadi hamba. Kalau kita pinjam uang, kita jadi hamba. Itu pada manusia modern hari ini. Kepada negara juga demikian. Negara yang meminjam dengan negara maju, dia akan menjadi hamba kepada negara maju. Dan inilah yang ditulis oleh, tuan-tuan sudah baca buku ini barangkali, buku Confession of an Economic Hitman. Dan tuan-tuan baca versi yang barunya, The New Confession of an Economic Hitman. Buku yang pertama ini dikeluarkan pada tahun 2015. Dan dia mengatakan bahawa hampir tidak ada negara dunia hari ini yang tidak terjajah oleh belah barat atau belah timur. Dan dia menceritakan bahawa Amerika menjajah seluruh dunia dalam buku yang keduanya. Dan Amerika dijajah oleh bangsa lain. Dan dijajah oleh bangsa yang lebih besar daripada mereka. Bahkan mereka inilah budak kepada kuasa besar itu yang dia sebut sebagai hitman. Tuan-tuan boleh baca. Siapa yang berhutang, dia dijajah. Siapa yang meminjam, dia dijajah. Dan interest yang dikenakan oleh bank dunia ini, di belakangnya lah Yahudi. Kata penulis ini, dia tidak akan lepas lagi negara itu. Negara itu akan dijajah sebagai hamba sampai bila-bila. Dan tuan-tuan baca dengan hati terbuka yang kita sebut sebagai Confession of an Economic Hitman. Dan yang menulis ini John Perkins. John Perkins mengatakan bahawa ketahuilah,
penghambaan dunia ini bukan sahaja Malaysia tetapi negara diperhambakan, dan yang paling besar menghambakan seluruh dunia. Dan siapakah mereka? Tuan-tuan boleh baca dalam buku John Perkins bahawa ada satu bangsa di dunia yang menjajah Amerika, Amerika menjajah bangsa lain, dan itulah yang berlaku hari ini. Penghambaan bukan sahaja penghambaan yang kita pahami dalam bentuk yang ringkas, tetapi penghambaan dalam bentuk yang sangat kompleks, dan dunia sedang menghadapinya. Kita sedang menghadapinya, dan kita kelihatannya berada dalam keadaan yang bahagia, dalam pembangunan yang indah, tetapi dalam masa yang sama sebahagian negara telah menjadi penjajahan, dijajahkan oleh bangsa, tetapi bukan dalam bahasa penjajahan dalam bentuk kolonial, tetapi dalam bahasa ekonomi. Bahkan mengikut John Perkins dalam buku yang pertama, banyak negara dia sebut Indonesia dijajah. Ada negara yang membayar kelapa sawitnya berpuluh tahun yang telah dijajah oleh mereka dari segi perdagangan. Ada negara yang minta supaya dibina satu pengembangan, maka dia dijajah sebab dia tidak mempunyai kewangan. Maka caranya ialah mereka menghantar pakar-pakar runding mereka daripada Bangsa Bersatu. Rupa-rupanya mereka bukan Bangsa Bersatu. Mereka datang mencadangkan bahawa negara ini sampah yang terbiar yang harus dibersihkan, alam sekitar yang terbiar yang akan dibersihkan. Mereka menawarkan pakar, tentulah pakar ini memerlukan kewangan yang besar, dan mereka menawarkan bantuan untuk kononnya untuk membantu negara yang sedang membangun. Rupa-rupanya mereka sedang memperhambakan negara yang terlibat tersebut. Bukan saya kata, tetapi tuan-tuan tanya John Perkins yang mengatakan demikian. Dia senarakan satu persatu. Siapa yang menentang kuasa yang besar ini, dia akan mati. Dia menceritakan bahawa Presiden Panama dibunuh sebab tidak tunduk kepada kuasa terbesar yang diwakili oleh hitman ini. Dia tidak tunduk, dia akan dibunuh. Siapa saja yang tidak tunduk kepada kuasa yang hitman ini, dia akan berakhir, kata John Perkins. Dan cuba kita lihat apakah kita juga terlibat, dan wazubillah. Marilah kita lihat apa yang disebut sebagai penghambaan dalam konteks Islam ialah penghambaan yang dibenarkan oleh syariah dalam bentuk yang sangat akhlak, yang berakhlak, yang bertoleransi, yang memberikan hak yang sebagaimana mereka sebagai keluarga. Dan tuan-tuan lihat bagaimanakah kita bincangkan penghambaan di barat ialah penghambaan yang tidak ada taranya dalam sejarah Malaysia. Dan oleh sebab itu, marilah kita renung kembali, dan saya tutup perbincangan ini. Mudah-mudahan, saya minta maaf kalau saya terlanjur, dan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.